Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Okay, jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR kita. Dan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah pecahan, perpuluhan dan peratus. Dan objektif kita pada sesi pagi ini ialah di akhir sesi PDPR ini kesemua murid tahun 5 dapat mengetahui cara-cara untuk menukarkan nombor bercampur kepada peratus. Dan kriteria kejayaan kita, murid-murid akan dapat menukarkan nombor bercampur kepada peratus dengan betul menggunakan operasi matematik yang sesuai. Okey, sebelum kita teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita, marilah kita sama-sama ulang kaji apakah yang dinamakan sebagai nombor bercampur, ya. Bagaimana bentuk nombor bercampur? Okay, nombor bercampur kita dah ulang kaji di topik pecahan sebelum ini. Okey, nombor bercampur contohnya 1/4/5. Okey, ini contoh nombor bercampur yang mana nombor bercampur terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama dia terdiri, ini dah nombor bulat, ya, di depan tu mesti nombor bulat, ya. Okey, dan yang kedua dia mestilah ada satu pecahan wajar. Okey, pecahan wajar, ya. Jadi hasil gabungan di antara nombor bercampur dan pecahan nombor bulat dan pecahan wajar menghasilkan nombor bercampur. Dan yang kedua peratus, ya. Peratus, cikgu rasa anda semua dah biasa dengan simbol peratus. Peratus dia simbolnya adalah begini, ya. Okey, jadi lepas ini kita akan lihat apakah yang dimasukkan dengan peratus dan bagaimana nak menukarkan nombor bercampur kepada peratus. Okeylah murid-murid, teknik yang paling mudah sekali untuk memahami konsep pecahan dan peratus ialah dengan menggunakan kotak 100. Ya, di sini cikgu ada sediakan beberapa kotak 100. Okey, contohnya kotak 100 ni kita lorekkan dengan warna apa, ya? Okey, warna biru, katakan warna biru, kita lorekkan dengan warna biru. Okey, jadi kita lorekkan dengan warna biru. Kalau kita lorekkan satu baris ini, maksudnya kita dah melorekkan sebanyak 10 kotak, ataupun dalam bentuk peratusnya kita lorekkan sebanyak 10%. Paling mudah sekali, ya, 10%. Sama juga, ya, kalau kita lorekkan ke bawah begini pun, ya. Jadi ini pun dah membawa maksud 10%. Okey, jadi kalau di sini kita dah mewarnakan atau melorekkan 20%, ya. Okey, kita teruskan lagi. Jika cikgu teruskan dengan lorek baris yang lajur yang kedua, ya. Jadi maksudnya sekarang ni dah berapa kotak kita yang dah berlorek? 30 kotak, ya. 30 kotak bermaksud kita dah lorekkan sebanyak 30%. Okey, boleh faham ya murid-murid, ya? Okey, kalau di sini 30%. Okey, katakanlah cikgu gunakan kotak yang kedua. Okey, cikgu tukar warna. Kita nak pilih warna purple pula kali ni. Okey, purple. Okey, jadi cikgu nak warnakan sebanyak 66%. Okey, jadi bermaksud cikgu harus warnakan berapa kotak di dalam kotak 100 ni? Cikgu perlu warnakan sebanyak 66 kotak. Okey, katakan maksudnya sama ada secara melintang ataupun menegak sama sahaja, ya. Boleh gunakan. Okey, maksudnya 66, maksudnya ni 10% ataupun 10 kotak, 10%. Ni cikgu warnakan 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan akhir sekali cikgu hanya lorekkan sebanyak 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 saja. Okey, ini 10 kotak
10 kotak bermaksud dia 10%. Okey, jadi ini pun sama, 10 kotak 10% lagi, ya. Ini pun sama 10%. Okey, ini pun sama 10%. Ini pun sama 10%. Ini baris ini pun sama 10%. Dan ini 6 saja, maksudnya 6%. Jadi tambahkan semua menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66%. Okey, cikgu harap anda semua boleh fahamlah konsep mudah dia, ya, berpandukan kepada kotak 100, ya, itu maksudnya peratus. Okey, contohnya di sini, ya, cikgu ingin ingin lorekkan pecahan yang mewakili 1/37%. Okey, dan cikgu ingin tukarkan kepada sebutan peratus. Okey, jadi bagaimana kita nak melorekkan berdasarkan kepada kotak 100 ni? Okey, jadi kita kena faham, ya, 1, ya, 1/37. Okey, cikgu tuliskan di bawah, ya, 1/37%. Okey, itu ialah hasil tambah di antara 1, ya, 1 tambah 37%. Okey, ya, 1 di sini, apa maksud 1 ni? Ya, 1 di sini bermaksud, ya, maksud dia ialah 1 sini maksudnya 100%. Dan tambah dengan 37%. Okey, faham tak konsep dia? Okey, 100, ya, pakcik perhatikan di sini, ya. Ini nampak ni, 100% bermaksud 100 bahagi 100. Itu sebab jadi 1, ya. Dan sebelah ni 37%. Jadi maksudnya jika kita ingin lorekkan dalam kotak 100 ni, maksudnya 1 ini bermakna kita lorekkan keseluruhan, ya, keseluruhan. Maknanya kotak yang pertama ni kita lorek keseluruhan dia. Keseluruhan dia dah kita lorekkan 100 kotak tu sekaligus. Ya, boleh faham, ya? Okey, katakan maksudnya cikgu dah warnakan, ya, warnakan semua kotak ini. Ya, okey. Anda nanti warnakan elok-elok lah. Ya, cikgu nak cepat ni, cikgu warnakan begini saja. Ya. Okey, semua kotak ini cikgu dah warnakan. Anda ingat je kita kotak ni cikgu warnakan semua sebab dia mewakili 100%. Okey, ya. Dan kotak 100 yang kedua ni cikgu warnakan sebanyak berapa kotak? Cuba teka berapa kotak? Ya, sebanyak 37 kotak. Okey, ni 10, 20, 30 dan baris yang keempat 7 kotak sahaja. Okey, ini 100. Ini hanya cikgu lorekkan 37%. Okey, jadi maksudnya berapa peratus keseluruhan dia? Ya. Okey, 100% tambahkan 100%, maksudnya ini ialah 100%. Ya, 100. Okey, 100% tambah 37% bersama dengan 137%. Okey. Okey, boleh faham? Okey, mula-mula kita teruskan lagi dengan contoh soalan kita yang kedua. Okey, kalau tadi soalan dia bawah penyebut dia 100, mudah, tak ada masalah. Okey, jadi anda kata kalau soalan dia bawah penyebut dia tidak 100. Contohnya 2/3/10 tukar 2/3/10 kepada 100. Okey,
2/30 sama dengan berapa peratus? Okey Jadi yang pertama sekali, oleh sebab dia bukan per 100, yang pertama sekali kita kena jadikan penyebutnya 100. Ingat ya? Cikgu ulang semula ya. Cikgu konsep ni ya. Peratus bermaksud ya, dia terdiri daripada dua perkataan. Per ratus. Maksudnya jika ingin kita tukar peratus, maksudnya pecahan tu bawahnya tu penyebutnya mesti 100. Mesti 100 baru jadi peratus. Ya. Okay, contohnya kalau 10/100 jadi 10%. Okey, kalau penyebutnya bukan 100, contohnya 10, kita belum boleh tukar kepada peratus. Kita kena tambah satu langkah. Okey, contohnya di sini ya, 2/3/10, 2/3/10. Okey, kita tukar, ungkapkan dalam bentuk 2 tambah 3/10. Okey. Yang di sini ya, di sini kita kena jadikan penyebut ini 100. Okey, jadi cikgu tulis semula 2 ingat apabila dia tak ada pecahan dia, kita wujudkan pecahan dia 2/1 tambah 3/10. Okey. Jadi 10. Ya, cuba kita lihat ya. 10 di sini untuk jadikan dia penyebut 100, kita harus darabkan dengan 100. Okey. Sorry. Maafkan cikgu, darabkan dengan 10. Okey, kemudian apabila darabkan dengan 10, nombor pengangka pun darabkan dengan 10. Ya. Dan di sini pun apabila dia jadi 100, 1 nak jadi 100 darabkan dengan 100. Ya. Dan atas pengangka pun darabkan dengan 100. Ya, ingat kita punya target, kita nak jadikan penyebut dia semua bawah penyebutnya menjadi 100. Okay, jadi apa hasil dia? Ya, 2/100 200. Okey, kemudian 1/100 100. Kemudian 3/10 30. Kemudian 10/10 100. Okey. Ya, perhatikan betul-betul ya. Kita darabkan supaya bawah nombor penyebut kedua-dua pecahan ni, penyebut kedua-duanya ya, menjadi 100. Okey. Jadi apabila kita dah berjaya sampai ke langkah itu, kita baru boleh kita jadikan kedua-duanya peratus, iaitu 200/100 ialah 200% ya, dan kemudian 30/100 ialah 30%. Okey. Jadi 200 tambah 30 akan menjadi 230%. Okey. Ya. Itu cara pertama. Okey, yang kedua, cikgu buat di sebelah sini ya. Okey, 2/3/10, 2/3/10 kita juga boleh ungkapkan dalam bentuk perpuluhan, 2/3/10, seperti yang kita dah belajar dalam sesi yang selepas ya. 3/10 ni, 3/10 ya, kita boleh jadikan dia sebagai nombor perpuluhan, iaitu ya, 3/10 bermaksud ya, bermaksud 3 bahagikan dengan 10 ya, ataupun kita boleh bahagikan dengan kaedah yang cepat, nombor bulat tidak ada titik perpuluhan, kita tambah titik perpuluhan di hujung nombor, kemudian satu sifar kita gerakkan satu langkah ke kiri, jadi nombor itu akan menjadi 0.3. Jadi maksudnya 2 tambah dengan
0.3. Okey, jadi nombor bulat kita tukar kepada nombor perpuluhan. 2.0 tambahkan dengan 0.3. Jadi kemudian 2 tambah 0.0 tambah 0.3 dapat 2.3. Dan akhir sekali, selepas itu barulah kita darabkan dengan 100%. Okey, jadi 2.3 darabkan dengan 100 sama juga kita gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan tu. Jadi kalau tadi kita ulang, kita lihat semula, kalau ini bahagi kita gerak ke arah kiri. Kalau darab kita gerakkan ke arah kanan mengikut bilangan sifar. Ini sifarnya dia ada 2. Jadi 1 2. Okey, ada ruang yang tidak ada nombor, kita letakkan nombor sifar. Jadi jawapan akhirnya ialah 2 3 sifar perpuluhan sifar. Peratus jangan tinggal, peratus ada. Dan kemudian kita boleh masuk sifar di hujung 230%. Okay, jadi ada 2 kaedah di sini. Okey, seterusnya kita lihat beberapa contoh contoh pecahan dengan penyebut yang biasa penyebut yang popular dalam soalan yang akan saja keluar lah. Okey, pecahan penyebutnya 5, 4, 10 dan 2. Okey, macam biasa macam yang kita buat pada sebelum ini. Okey, kita cikgu buat kaedah tukarkan kepada pecahan per 100. Dan anda nak buat dalam bentuk perpuluhan, silakanlah lihat pada contoh yang kita buat sebelum ini. Okey, contohnya yang pertama 1/25 bermaksud kita tulis semula. Okey, 1/1 tambah 2/5. Okey, dan ingat kita mesti jadikan penyebut ni 100. Okey, jadi 5 nak jadi 100 macam mana? 5 nak jadi 100 kita darabkan dengan 20. Okey, 1 nak jadi 100 senang je darabkan dengan 100 lah. Okey, jadi bila penyebut darab 20, pengangka pun darabkan dengan 20. Dan kemudian di sebelah sini penyebut darab 100, pengangka pun darabkan dengan 100. Okey, jadi 1 darab 100 100 per dengan 100. Okey, tambahkan 2 darab 20 40, 5 darab 20 100. Okey, jadi 100 per 100 dapatlah 100% tambah 40 per 100 40%. Dan peratus dia ialah 140%. Okey, B pula kita buat Okey, 2 3/4, jadi 2/1 tambah 3/4. Okey, jadi lihat penyebut 1 tak ada masalah lah. Kita tak ada masalah, tukar 1 mesti darabkan dengan 100. Okey, tak ada masalah. Jadi 2 pun darabkan dengan 100. Okey, kalau penyebut 4 macam mana? Nak darab apa untuk jadikan dia 100? Cuba fikirkan. Okey, darabkan dengan 25. Jadi atas pun darabkan dengan nombor yang sama, 25. Jadi apa yang kita akan dapat? 200 per 100 tambah 75 per 100. Okey, jadi ini dapat 200 per 100 tambah 75 per 100 dapatlah 275%. Okey, mudah saja. Okey, yang C.
Ya, okey, yang C sama juga, kita salin semula, kita ungkapkan dalam bentuk pecahan. Okey, jadi 4/1 tambah 7/10. Okey. Lihat kepada penyebut, satu tak ada masalah lah. Satu yang kita akan darabkan dengan 100. Okay, 100. 4 darabkan dengan 100. Jadi ya, cuma 10. 10 darab apa dapat 100. Darab dengan 10. Jadi apabila penyebut darab 10, pengangka pun darabkan dengan 10. Jadi kita tulis semula sini 400/100 tambah 70/100. Jadi akan mendapat 400% tambah 70%. Jadi akan dapat 470%. Okey. Dan contoh kita yang D, ya, 5/1/2. Kita pisahkan, kita pecahkan dia jadi 5/1 tambah 1/2. Jadi macam biasa, mesti bawah penyebut mesti jadi 100. Jadi 1 darab 100, 5 darab 100. 2 berapa darab apa dapat 100? Darabkan dengan darab apa? Kita ambil konsep di sini. Cuba anda fikirkan. Kita ambil konsepnya di sini. Ya, 5 darab 20. Okey. Berapa? 2 darab apa? 2 darab 50. 2 darab 50. 1 darabkan dengan 50. Okey. Jadi 5 darab 100, 500/100 tambah 50/100. Jadi akan dapat 500/100, 500%. Okey, tambah dengan 50%. Jawapannya ialah 550%. Okey, secara mudahnya, ya, kita boleh tulis semula. Okey, andai kata pecahan itu per dengan 2, ya, apa saja nombor lah, nombor tak kisah nombor apa atas, anda nak jadikan dia peratus untuk tukarkan kepada bentuk peratus, ya, begini. Kalau 2 darabkan dengan 2 darabkan dengan 50, ya. Okey. Kalau kalau pecahan itu 5, ya, per 5, nak jadikan dia 100. Kalau dia apa saja pecahan, kalau penyebutnya 5, darabkan dengan 20. Ya. Kita teruskan lagi. Andai pecahan itu per dengan 10, ya, nak jadikan pecahan tu per dengan 100 supaya kita boleh ungkapkan dalam bentuk peratusan. Kalau anda bawah penyebutnya 10, kita harus darabkan dengan 10. Okey, faham ya? Okey, dan seterusnya, andai pecahan itu, ya, penyebutnya 4, ya, kita nak jadikan penyebutnya 100. Supaya kita boleh ungkapkan sebagai peratus, kita harus mendarabkan dengan 25. Ya, 25. Okey, boleh faham ya? Ada cikgu tertinggal lagi? Okey, tak ada rasanya. Penyebut bawah 2, bawah 5, 10 dan 4. Itu langkah mudah lah. Ingat ya, kalau bawah 2 darab 50,
Kalau bawahnya 5 darab 20, kalau bawah 10 darab 10, dan kalau ke bawah 4 darab 25. Atas darabkan nombor yang sama lah. Nombor yang sama. Anda ni 50, atas darab 50, bawah 20 darab 20, atas pun darab 20, bawah 10, atas 10, bawah 25 darab 25, atas pun darabkan dengan 25. Jadi anda hafal lah. Okey, murid-murid sekalian, sebagai latihan pengukuhan kita pada hari ini, cikgu ada sediakan latihan interaktif menukar nombor bercampur ke peratus. Ada 2 latihan dan cikgu harap anda semua boleh buat latihan tersebut. Cikgu ada letakkan link ini di bawah di ruang description, dan cikgu harap anda semua boleh buat kedua-dua latihan ini dengan bersungguh-sungguh. Mudah saja konsepnya yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Andainya anda baru berjumpa dengan channel cikgu, cikgu hargai andainya sekira anda boleh klik pada button subscribe dan like, dan sekiranya anda merasakan bahawa video cikgu ni bermanfaat untuk dikongsikan, sila tekan butang share. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Kita akan berjumpa dalam siri video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.